الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surah 27 kah? Wa yahrumu bil haidhi. Katanya wa yahrumu bil haidhi wal janabati الصلاة والطواف ومس المصحف وحمده واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القرآن. Diharamkan dengan sebab haid dan berjunub, salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti di dalam masjid, membaca Al-Quran dengan niat membacanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang datang haid, di sana ada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, yang dilarang oleh agama daripada dia melakukannya. Begitu juga seorang yang berjunub, di sana ada perkara-perkara yang dilarang oleh agama untuk dia melakukannya. Antara perkara yang disebut di sini yang menjadi haram dengan sebab haid dan dengan sebab berjunub adalah salat. Seorang yang datang haid haram kepadanya sembahyang. Seorang yang berjunub haram kepada dia sembahyang. Sama ada sembahyang itu sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Tak boleh dia sembahyang. Tapi apabila masuk waktu sembahyang, wajib dia kena sembahyang. Dah, kalau haid berhentilah, kalau haid berhenti wajib kena sembahyang. Orang berjunub, jadi wajib dia kena sembahyang apabila masuk waktu. Cuma sebelum daripada dia sembahyang, mesti dia kena mandi. Baik. Begitu juga tawaf. Sebab tawaf dia pada hukum sembahyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bimanzilati at-tawafu bimanzilati as-salah. Tawaf ni dia menempati sembahyang. Sebagaimana diharamkan kepada perempuan yang datang haid, orang yang berjunub sembahyang, begitu juga diharamkan kepada perempuan yang datang haid dan orang yang berjunub untuk melakukan tawaf. Jadi duduk Mekah musim sejuk, tak sampai di Masjidil Haram tiba-tiba berjunub. Contoh kita buat gitulah contohnya. Nak bersetubuh mana boleh dalam kita kata sedang ihram. Sebagai contoh, katakanlah orang tu daripada Madinah sampai ke Mekah dalam pukul 10 malam dah. Lepas tu minta dengan mutawif, kita tawaf esok ustaz. Dia minta dengan mutawif, kita tawaf esok malam ni kita rehat dulu, tidur dulu, ambil tenaga dulu. Baik, tak apalah, mutawif kata malam ni kita pakai rehat dulu lah. Pakai tidur belaka. Dah mai hak muda-muda ni jalan nang jauh nyemipi dok setara malam tu. Sebagai contoh, kita kata contoh je. Baik. Jadi bangun sejuk pula. Oh malah nak mandi sejuk ambil air sembahyang dah lah. Lepas tu mandi lepas kat gigi lah. Lepas daripada naik matahari sikit. Lepas tu kita tawaf dalam keadaan lagu tu tak boleh. Mesti kena mandi dulu. Hukum dia adalah haram. Baik. Begitu juga menyentuh mushaf. Maksud menyentuh mushaf adalah menyentuh Al-Quran. Perempuan yang haid dan begitu juga orang yang berjunub tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Membawa mushaf
membawa Al-Quran juga diharamkan. Dia tak setuju tapi dia bawa. Quran diletakkan dalam beg, dia pun bawa beg tersebut. Quran duduk dalam, tidak dibolehkan. Hukum dia sama dengan menyentuh al-mushaf. Berhenti dalam masjid. Orang hak yang berjunub tidak boleh berhenti dalam masjid. Dia berhenti lain daripada lalu. Kalau lalu saja tak apa. Masuk pintu ni, tubik pintu ni, tak ada masalah. Hak yang tidak dibolehkan adalah berhenti. Baik. Duduk kuliah antara maghrib dengan isyak, tidur duduk sekarang. Tidur, tiba-tiba mimpi sampai ke mimpi basah terus. Kuat dah lalu Baik. Jadi apabila dia sedar tu, wajib dia kena turun lalu dari masjid. Tak boleh lak-lak gitu lak dulu, nanti orang habis kuliah dulu dengar dulu. Tak boleh. Hukum dia adalah haram, kena tubik lalu. Orang apa duduk dalam masjid tiba-tiba bocor datang darah, mesti wajib kena turun selalu. Tak boleh dia berhenti dalam masjid. Manakala lalu dalam masjid, tu dia boleh. Allah Ta'ala kamu dalam Quran, illa abiri sabil. Mereka kalau lalu jalan, tu tak apa. Orang hak yang berjunub, kalau dia lalu je dalam masjid, tu tak ada masalah. Dibolehkan kalau lalu je. Masuk ke pintu ni, tubik pintu ni. Dia saat ni tu, lepas daripada mimpi, tubik. Tubik nak pergi start kereta, tinggal kunci pula. Nak warna ni. Takkan nak suruh orang ambil. Dia ambil kejap. Aku mimpi saat ni. Ada gambar pula nak gambar. Tak apa, masuk Tapi jangan berhenti. Masuk, ambil, turun lalu. Orang ajak buat benda, orang ajak duduk, kata kita buat luar. Jangan buat dalam masjid. Sebab dia, sebab orang berjunub tidak boleh berhenti di dalam masjid. Sama juga perempuan yang haid tidak boleh berhenti dalam masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di tempat kita ni di antara kesilapan yang perlu diperbaiki. Ada sebahagian daripada puang, sebahagian daripada orang puang. Jadi apabila nak akad nikah tu, nak bagi akad nikah masjid. Hadak sungguh sangat tu bakal tu lelaki dia tak boleh, kita kena nikah di masjid. Dan nikah di masjid memanglah ada pandangan sebahagian daripada ulama disunatkan. Sebenarnya ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum, apakah hukum melakukan akad nikah di masjid. Ada sebahagian daripada ulama kata digalakkan, ada sebahagian ulama kata tidak digalakkan. Tidak digalakkan ni maksudnya harus je lah. Bukan kata sunat-sunat benda tak. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan disunatkan. Jadi, ada apalah. Ini nak akad nikah di masjid. Lepas tu, orang puang datang nak masuk juga. Boleh ke tak? Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab perempuan yang haid tidak boleh duduk dalam masjid. Tidak boleh berhenti dalam masjid. Dia kata Allah sekali je. Dia tak ada kira sekali ke dua kali ke, tak kira. Benda yang diharamkan tetap diharamkan. Dia sebenarnya benda tu tak penting sebenarnya. Akad nikah di mana-mana tak penting. Hak yang penting je tu pengantin kena mari semua mari mayam masjid. Hak tu hak yang penting sebenarnya. Hak yang akad nikah tu tak penting. Hak tu tak penting sebenarnya. Akad nikah mana pun tak apa. Tapi hak mari semua tu sembahyang 5 waktu tu mari jemaah masjid, hak tu sebenarnya hak yang lebih penting. Tapi masalah kitanya sebahagian daripada masyarakat kita lah, hak yang tidak penting tu hak yang duduk sungguh sangat, hak yang penting apa nak sungguh mana. Jadi hak tu hak yang masalahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkara hak yang diharamkan lagi kepada orang hak yang haid, perempuan yang haid dan orang hak yang berjunub adalah membaca Al-Quran dengan niat membacanya. Kalau membaca Al-Quran tapi bukan qasak membaca Al-Quran, contoh kita membaca Al-Quran tapi qasak zikir ataupun doa, maka hak tu tak ada masalah. Hak tu dibolehkan. Sebagai contoh, di antara ayat Al-Quranul Karim, di antara ayat Al-Quranul Karim adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu di antara ayat dalam Al-Quranul Karim. Tiba-tiba kita nak naik kenderaan sedangkan kita saat itu berjunub ataupun orang puang saat itu datang haid. Boleh tak dia nak baca doa tersebut? Dibolehkan. Tak ada masalah. Sebab masa dia baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dia niat dalam hati dia, qasad dalam hati dia nak baca doa menaiki kenderaan, bukan nak baca Quran. Kalau dia qasad nak baca Quran tak boleh. Sama juga di antara ayat dalam Al-Quranul Karim adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu di antara ayat dalam Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Quran Tuhan kata wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara ayat Al-Quran tiba-tiba dia dengar orang mati sedangkan dia berjunub
ataupun dia dalam keadaan haid, boleh tak dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Bukan disunatkan. Apabila kita ditimpa musibah ataupun kita terdengar musibah, maka sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan macam mana kita sedang datang haid kalau orang puang ataupun orang lelaki sedang berjunub? Kata ulama tak ada masalah, jangan qasak baca Quran. Kalau qasak baca Quran tidak dibolehkan. Baik. Seterusnya kata dia lagi, wa yahrumu 'alal haid wahdaha as-shaum wa 'uburul masjid in khafat talwithahu bid-dam wal istimta'u fi ma baina as-surrati war rukbah. Dan diharamkan ke atas orang yang haid sahaja. Di atas perempuan yang haid haram berpuasa. Orang yang berjunub tidak haram berpuasa, tapi perempuan yang haid haram berpuasa. Dan puasa perempuan yang haid tidak sah. Manakala orang berjunub tak apa, tak haram berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis yang diriwayat oleh dua orang isteri Rasulullah, yang mana isteri Rasulullah menyebut bahawasanya Rasulullah pernah berjunub pada malam hari. Rasulullah berjunub pada malam hari bukan kerana bermimpi, maksudnya adalah kerana dia bersetubuh dengan isteri dia pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah tidak mandi melainkan setelah keluar fajar. Maksud dia setelah keluar fajar, setelah keluar fajar menandakan masuk waktu subuh, setelah bermulanya ibadah puasa. Bukan setelah terbit matahari, setelah keluar fajar. Maksudnya keluar fajar baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi wajib. Maksudnya permulaan puasa saat ni itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berjunub. Jadi tak ada masalah orang berjunub, tak ada masalah, sah puasa dia. Baik. Manakala perempuan yang haid, puasa dia tidak sah, bahkan haram dia berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Tapi kena ingat, haram berpuasa kepada perempuan yang haid bukanlah maksud wajib orang puang haid pada bulan Ramadan makan, bukan maksud lagu tu. Jadi aku dah datang haid mesti aku wajib kena makan. Tak semesti. Dia yang penting jangan dia berpuasa. Maksudnya kalau dia jangan, kalau misalnya dia sedang datang haid, jangan malam tu dia berniat untuk puasa pada besok hari. Pada esok hari masuk, kalau dia datang haid, jangan niat tidak makan, tidak minum, ni adalah kerana ibadat puasa, jangan. Tapi kalau dia malah makan, tu tak ada masalah. Dia tahu dah dia tak boleh puasa, haram dia puasa, tapi malah makan. Malah nak masak, kalau orang puang kau malah nak masak. Sebab mana malah nak masak? Sebab tu lelaki pun dah puasa, anak-anak pun puasa, malah nak masak. Biar apakah makan sekaligus karang, nanti nak buka puasa karang makan sekaligus itu, tapi dia niat puasa pun. Tu tak ada masalah dah. Baik, hak tak boleh berpuasa. Wa uburul masjid in khafat talwithahu biddam, dan melintasi masjid sekiranya takut darahnya titik. Jadi kalau dia masuk dalam masjid, kalau bimbang darah dia mengotori masjid, haram juga dia masuk dalam masjid, lalu saja pun tak boleh. Baik, tapi kalau tidak bimbang darah titik, tu tak ada masalah. Dia pakai modeh molek dah. Jadi tak apalah, dia boleh lalu dalam masjid. Tapi jangan berhenti. Dan antara perkara yang diharam lagi kepada perempuan yang haid adalah bersedak-sedak pada kawasan antara pusat dan lutut. Antara pusat dengan lutut tidak dibolehkan. Bersetubuh hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama. Selain daripada bersetubuh, mengambil keseronokan di antara anggota pada anggota yang di antara pusat dengan lutut haram kepada suami dia. Dan haram perempuan membiarkan suami dia mengambil keseronokan pada anggota tersebut. Kalau nak ambil keseronokan juga boleh, tapi di antara daripada pusat ke atas, daripada lutut ke bawah. Itu dibolehkan. Baik. Ataupun perempuan memakai kain, itu dibolehkan. Rasulullah ketika isteri, dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah, ketika isteri dia datang haid, kalau Rasul nak mengambil istimta' keseronokan daripada isteri dia, adalah Rasul suruh isteri dia pakai kain. Baik. Seterusnya katanya wal jima'u fil haidhi minal kaba'ir. Berjima' ketika haid merupakan salah satu daripada dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesilapan dan kesalahan kita. Dosa besar yang wajib kita kena bertaubat. Jadi berjima' ketika haid merupakan salah satu daripada dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Dan dosa besar kau wajib kena bertaubat. Baik.
Bahkan ada sebahagian daripada ulama mengatakan bukan setakat dosa besar, bahkan wajib dia kena bayar denda. Wajib dia kena bayar denda. Mana denda? Denda dia kena sedekah sebanyak 1 dinar. Sebanyak 1 dinar dia kena sedekah. Ketika darah kuat. Tapi kalau darah slow dah, maka ketika tu wajib dia kena sedekah separuh dinar. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Mazhab Imam Syafi'i kata sunat aja. Dan sunat bersedekah. Maksudnya, katakanlah seorang perempuan ni, seorang lelaki ni, dia bersetubuh dengan isteri dia ketika isteri dia datang darah, ketika isteri dia haid. Okey, dia telah melakukan dosa besar. Maka wajib dia kena bertaubat. Segera bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping tu, benda lagi hak yang dia kena buat, mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, wajib dia kena bersedekah. Dan banyak mana dia bersedekah? Sebanyak 1 dinar. Dah 1 dinar banyak mana? Lebih kurang dalam 4.25 gram emas. Tu 1 dinar. Ini lebih kurang dalam 1,000. Kena sedekah 1,000, kena sedekah. Sedekah kepada siapa dah kira? Kepada fakir miskin ke, kepada surau ke, kepada masjid ke pondok ke tahfiz, yang penting sedekah. Bila kena sedekah 1 dinar? Ketika dia bersetubuh dengan isteri dia, darah sedang kuat keluar. Tapi kalau darah dah kuat dah, penghujung dah, tapi darah masih lagi ada, maka dia kena sedekah sebanyak separuh dinar. Cakap kita lebih kurang dalam 500 riyal. Ni mah kau mahal pula. Sedap je dia. Parak pula sedekah. Ni 1 gram berapa lah ni? Mungkin 1,000 lebih. Nak tengok dia 1 dinar menyamai 4.25 gram. 1 gram berapa? 200 lebih dia ni. 200 lebih. Jadi 1,000 lebih lah. Main 2-3 kali 2-3 ribu lah. Hak tua-tua dak dah, takut orang muda-muda Hak tua-tua dak dah. Baik. Seterusnya katanya wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi Ramadan duna as-salah. Wa in inqata'a ad-dam halla laha as-shaum qabla al-ghusl. Diwajibkan ke atas orang yang haid untuk mengqada puasa Ramadan. Jadi apabila dalam bulan Ramadan datang haid, tak boleh dia puasa, haram dia puasa. Nanti lepas daripada Ramadan wajib balik dia kena qada puasa tersebut. Mesti kena qada semula. Baik. Semayang wajib tak qada? Katanya namun tidak pada solat. Solat tidak wajib qada. Solat tak perlu qada solat. Solat tidak wajib qada. Jadi perempuan yang datang haid, dia tidak boleh sembahyang dan tidak boleh puasa. Tapi puasa wajib qada semula. Semayang tak wajib qada dah. Dah apa jadi gitu? Semayang wajib tak wajib qada, puasa kena wajib qada. Apa jadi gitu? Jawapan dia adalah kerana hal tersebut adalah perkara yang ditetapkan oleh agama. Syarak tetap lagu tu, syarak kabul lagu tu, syarak yang meletakkan hukum wajib balik kena qada puasa. Sembahyang tak perlu dah qada. Tu dipanggil benda amrun ta'abbudi nama dia. Sebagaimana bilangan rakaat sembahyang dah apa? Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat kan malam belaka kan? Dah apa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Apa subuh dak 4 rakaat? Dah apa dak isyak 2 rakaat? Sebagai contoh, soalan-soalan yang diajukan sebagai contoh. Kata ulama tu dipanggil benda amrun ta'abbudi nama dia. Tu benda yang ditetapkan oleh syarak. Kita tidak mengetahui benda alasan dia. Benda yang ditetapkan oleh syarak kita kena ikut. Sama juga ni, bab puasa kena qada balik, bab sembahyang tak wajib qada. Sebab apa? Sebab itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Ketika ada seorang perempuan nama dia Mu'adzah, ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dikabarkan kepada Aisyah, ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi salah? Kenapa kau orang puang haid ni dia kena qada balik puasa, tak perlu qada balik sembahyang? Apa jawab Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana yusibuna dzalik, dulu kami di zaman Rasulullah kami mengenai perkara itu. Maksudnya kami pun datang haid, tapi
fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salah. Tetapi Rasulullah memerintahkan kepada kami supaya qada balik puasa, tapi kami tidak diperintah untuk qada balik sembahyang. Jadi yang menetapkan perbezaan di antara qada puasa dan qada sembahyang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam bab sembahyang ni, walaupun tidak wajib, perempuan yang haid kena qada balik sembahyang, tapi ada beberapa sembahyang dalam hal-hal tertentu tetap perempuan yang haid kena qada semula. Ulang balik Orang puang ketika datang haid dak wajib dah dia qada sembahyang. Hak yang ditinggalkan dalam tempoh haid tersebut harang dia sembahyang dan dak wajib dah dia qada. Cuma dalam hal-hal tertentu ada beberapa sembahyang yang wajib perempuan qada. Sembahyang yang ditinggalkan ketika dia datang haid tu wajib dia kena qada balik dalam hal-hal tertentu. Apa sebut secara ringkas je. Yang pertama adalah seorang perempuan masuk waktu dia tak mari lagi haid, masuk waktu sembahyang tak mari lagi haid. Katakanlah zuhur pukul 1 suku sebagai contoh, pukul 1 suku zuhur. Contoh je. Jadi masa pukul 1 suku tak mari lagi haid. Lepas tu 1:30 baru mari haid. Sedangkan dia tak sembahyang lagi. Dia tak sembahyang lagi. Satu nak bayar lewat ke. Biasa gitu orang puan lewat mau bayar kan. Jadi pukul 1:30 tiba-tiba datang haid. Maka kata ulama, apabila datang haid tak boleh nak sembahyang, haram dah sembahyang. Nanti lepas daripada dia mengalami suci, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Kerana daripada permulaan masuk waktu sembahyang hingga keluar darah, dia mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan sembahyang dalam tempoh tersebut. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang tu. Dia bukan kata benda orang puang saja, orang lelaki pun sama. Tapi orang lelaki bukan haid lah, bab lain. Katakanlah orang lelaki tu dia ada jenis penyakit gila, nasallallahu salamatu wal afiyah. Gila dia on off. Sekali gila sekali dok, sekali gila sekali dok. Sebagai contoh, ada orang penyakit gitu. Kadang-kadang gila, kadang-kadang dok, kadang-kadang gila. Ada orang penyakit gitu. Baik, biasanya gila keturunan lah. Katakanlah dia saat itu masuk waktu, tak ada masalah lagi. Dah nak sembahyang pukul 1:30 tiba-tiba gila. Okey, apabila gila dah wajib dah sembahyang. Gugur dah kewajipan sembahyang, manik penghalang. Lepas daripada sembuh daripada gila, maka wajib dia kena qada balik sembahyang hak yang dia dak sembahyang, kerana daripada permulaan masuk waktu sehingga datang manik dia sempat untuk menyelesaikan sembahyang. Berbeza kalau daripada masuk waktu hingga keluar darah haid dia tidak sempat untuk menyelesaikan sembahyang. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang zuhur 4 rakaat. 4 rakaat katakanlah kalau sembahyang dak lama sangat, dak cepat sangat, 5 minit je dalam 4 rakaat. Jangan kira lama sangat, jangan kira cepat sangat. Cepat sangat 3 minit pun siap. Lama sangat setengah jam Jadi kena ambil hak yang pertengahan, hak yang sederhana. Jadi kata 5 minit. Daripada permulaan masuk zuhur pukul 1 suku, dak sampai 5 minit tiba-tiba keluar darah. Maka tu dak wajib dia qada balik. Contoh kita kata zuhur 1 suku, masuk zuhur pukul 1:17 tubik darah. Ada wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Sama juga dengan perempuan bersalin. Ni sama ni. Ada orang puang masa tua baru belajar. Jadi hak lepas-lepas dah banyak dah sembahyang lepas tu apabila hak lepas-lepas dah banyak dah sembahyang, kena buat mana? Kena qada mula. Kena qada mula. Dia dah ingat dah berapa agak-agak. Kena tak agak-agak, kena qada mula. Jangan lock gitu. Jangan lock gitu. Tu kewajipan kita. Orang puang. Orang puang dia nak beranak. Jadi masa dak tubik lagi darah nifas. Dia darah nifas ni keluar selepas daripada keluar anak. Dak tubik lagi darah nifas, wajib disembahyang. Jadi katakanlah dia masuk labor room sebagai contoh kan. Dia masuk tempat bilik bersalin sebelum daripada subuh. Lepas tu masuk subuh dak beranak lagi. Dalam 10 minit lepas daripada masuk subuh tubik anak. Dak damai tapi daripada waktu daripada masuk waktu hingga kepada keluar darah nifas itu, dia sempat tempoh untuk dia menyelesaikan sembahyang. Maka nanti lepas daripada habis nifas, wajib dia kena qada balik sembahyang subuh tersebut. Tu kita kena ingat. Ni berkait dengan hukum.
Jangan tak tahu pula benda hak yang asah ni. Benda hak yang melibatkan kewajipan sembahyang tiba-tiba tak tahu. Berat. Berat nanang kalau gitu. Okey, ni yang kedua, masalah darah haid berhenti. Masalah darah haid berhenti. Hak ni darah haid datang. Orang puang, hak yang datang darah dah wajib disembahyang, bukan harang disembahyang. Tiba-tiba pada penghujung waktu darah berhenti. Penghujung waktu darah berhenti. Kalau darah berhenti dan tempoh berbaki tu panjang lagi, wajib orang puan tu kena sembahyang. Kena sembahyang. Tak kira muduk mana pun, kena mandi wajib, kena sembahyang. Okey. Wajib dia kena sembahyang. Sehingga kata ulama, kalau dia sempat tempoh berbaki daripada waktu setelah daripada darah kering hanya sekadar 1 rakaat. 1 rakaat kita kata lebih kurang dalam seminit. Kata seminit je. Zuhur habis dalam pukul 4.30, 4.30. 4.29 darah berhenti. Jadi bermakna dang seminit. Dang seminit 1 rakaat. Maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau darah berhenti, katakanlah asar pukul apa? Katakanlah asar habis dalam pukul 7. Contoh pukul 7 habis asar, masuk maghrib pukul 7. Contoh je mudah. Nak mudah je. Pukul 7. Dan ni pukul 7 lebih. 7-10 minit lebih kurang kan? Ni katakanlah pukul 7. Asar habis. Masuk waktu maghrib. Jadi pukul 6.59 darah dia berhenti. Tinggal seminit lagi. Bermakna seminit tu dang 1 rakaat tau. Maka wajib dia kena sembahyang asar. Dah nak mandi dah dang dah kan? Nak sembahyang. Wajib dia kena qada balik sembahyang asar tersebut. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Kalau sempat 1 rakaat, sempat sembahyang. Jadi kata ulama, kalau darah berhenti dalam waktu yang mana tempoh berbaki hanya 1 rakaat, dia kira dang sembahyang waktu tu, maka dia kena sembahyang. Orang lelaki ni dia kena bawa kepada bini dia sebab tanggungjawab dia. Kan orang lelaki ketua dalam keluarga. Lama kan benda-benda hak yang menjadi asas kepada anak bini, kepada isteri, kepada anak. Anak tak tahu, bini tak tahu, sedangkan itu menjadi kewajipan kepada dia dan menjadi kewajipan kepada tok lelaki aja. Jadi masih lagi tok lelaki saat ni tu tak lepas lagi. Dalam sudut tu, sudut lain tak apalah. Sudut tu tak lepas lagi. Tu benda fardu ain tu. Benda yang melibatkan ibadat sembahyang. Baik. Jadi orang puan tu kena faham. Patut ada lagi hak yang wajib qada juga, tapi ini bukan pandangan hak yang disepakati oleh ulama. Cuma pandangan majoriti ulama adalah perempuan hak yang darah haid dia berhenti di dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar. Dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Orang puan darah haid dia berhenti dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak. Dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang maghrib. Ini pandangan majoriti ulama, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sebab dia wajib dia kena sembahyang ketika darah berhenti dalam waktu asar, mesti kena sembahyang zuhur, kerana zuhur dan asar adalah satu waktu ketika uzur. Ketika uzur, zuhur dengan asar adalah satu waktu. Maghrib dengan isyak satu waktu. Maksud dia ketika uzur, ketika kita bermusafir sebagai contoh. Kita apabila kita bermusafir, maka kita boleh jamak zuhur dengan asar. Kita boleh buat jamak taqdim, kan kita boleh buat jamak takhir. Jamak taqdim ni kita buat asar dalam waktu zuhur. Jamak takhir kita buat zuhur dalam waktu asar. Kita buat zuhur dalam waktu asar tu, nanti pukul 5 baru kita sembahyang zuhur. Kita tak qada zuhur. Kita sembahyang tunai. Walaupun waktu zuhur asar habis dah. Okey, kita nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh. Kita nak buat jamak takhir. Kita berhenti di RNR Gambang tau. Jadi kita pukul 5 kita nak sembahyang asar situ tau. Lepas tu kita tak sembahyang di zuhur, kita nak sembahyang zuhur situ. Nanti kita sembahyang zuhur dalam waktu asar pada pukul 5, bukan kita qada zuhur. Kita sembahyang tunai. Dapat apa tunai? Sebab zuhur dengan asar adalah satu waktu. Waktu asar adalah satu waktu bagi orang yang bermusafir. Maka perempuan yang mengalami suci di dalam waktu asar juga adalah satu waktu bagi antara zuhur dan asar untuk dia. Satu waktu.
Jadi apabila satu waktu, kata ulama muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia kena sembahyang asar dan juga wajib dia kena sembahyang zuhur. Begitu juga maghrib dengan isyak, wajib dia kena sembahyang isyak, wajib dia kena sembahyang maghrib. Okey, habis. Seterusnya katanya wa idzan qata'ad dam halalaha as-sawm qabla al-ghusl. Sekiranya berhenti darah berhenti dah, maka dihalalkan kepada mereka untuk berpuasa sebelum mandi wajib. Halal kepada perempuan ketika berhenti darah, perempuan tu halal puasa sebelum daripada mandi wajib. Jadi boleh dah dia puasa, tak ada masalah dah. Kalau pada bulan Ramadan tu wajib dia puasa. Darah berhenti wajib dia puasa walaupun dia belum lagi mandi. Katanya wa yahrumu bin nifasi ma yahrumu bil haid. Diharamkan ke atas orang yang bernifas, orang yang datang nifas, setiap apa yang diharamkan ke atas orang yang haid. Jadi ada beberapa perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Perkara tersebut juga diharamkan kepada perempuan yang nifas. Nifas ni adalah wan nifasu huwa ad-damul khariju ba'da al-wiladah. Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak, selepas daripada bersalin. Jadi setelah daripada seorang perempuan bersalin, maka ada darah. Darah tersebut adalah darah nifas. Maka ketika perempuan datang darah nifas, setiap perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid juga diharamkan kepada dia. Okey, habis bab tu. Habis bab bersuci. Kita masuk dalam bab baru, bab yang kedua, iaitu bab solat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya babus salah. As-salawatul maktubatu khamsun wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi 'udhrin minal kaba'ir. Bab pada menyatakan sembahyang. Semua kita tahu sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam. Sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Diasaskan, dibinakan Islam di atas 5 perkara. Agama Islam kita dibina di atas 5 perkara. Yang pertamanya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Waktu yang keduanya adalah wa iqamus salah, dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang adalah rukun Islam. Sembahyang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sebagai tiang kepada agama. Sembahyang adalah tiang kepada agama. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu salah. Tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Nah, cuma hadis yang biasa kita dengar, orang kata pada as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan sembahyang sesungguhnya dia mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang sesungguhnya dia meruntuhkan agama. Sebenarnya hadis tersebut bukan hadis sahih. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Baik, hadis yang sahihnya adalah wa amuduhu salah. Tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Baik. Jadi orang tidak boleh dia kata Rasulullah kata, Rasul kata as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Sebab hadis as-salatu imaduddin bukan hadis sahih. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak menyebut hadis Rasulullah, kita kena faham. Kalau hadis dhaif tidak boleh kita kata Rasulullah kata. Tak boleh kita kata lagu tu. Sembahyang juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara hak yang ataupun perkara hak yang mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar apabila seorang tu memeluk Islam. Orang sahabat Rasulullah ataupun orang kafir apabila dia memeluk Islam, mula-mula Rasul ajar adalah sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Tariq bin Asyam, seorang sahabat Rasulullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim tak silap ingat, kata Tariq bin Asyam radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu apabila orang tu memeluk Islam, mula-mula hak Rasul ajar sembahyang.
Lepas daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah, mula-mula Rasul haji adalah sembahyang. Begitu juga ketika Rasul hantar Mu'adz bin Jabal ke negara Yaman. Rasul lantik ataupun hantar, utuskan Mu'adz ke sana supaya menjadi qadi di sana, menjadi hakim di sana. Maka Rasul pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal beberapa pesanan. Antaranya adalah, mungkin ingat, mu pergi ke sana, mereka adalah ahlul kitab. Mereka mempunyai agama. Agama yang mereka pegang adalah agama yang dibawa oleh Nabi sebelum daripada ni. Lepas tu mengajak dia kepada mentauhidkan Allah, kepada bersaksi aku adalah utusan Allah. Kalau mereka itu menerima hal tersebut, fa'alimhum, maka mungkin khabar kepada mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Lepas daripada dia Islam, mungkin khabar lalu benda ni. Wajib dia kena sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi benda yang mula-mula sekali Rasul hajar kepada seorang apabila meluk Islam adalah sembahyang. Kerana sembahyang adalah tiang kepada agama. Ibadat yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sembahyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal-awal hak yang akan ditanya seorang hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Dan sembahyang juga adalah perkataan yang akhir keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah sebelum daripada Rasul wafat adalah sembahyang. Rasul sebelum daripada Rasul nak wafat, beberapa kali Rasul pesang bang. Apabila Rasul sedar daripada pesang, mula-mula Rasul tanya bab sembahyang. Rasul kata, lagu mana orang hok duduk masjid sembahyang ke tak lagi? Orang kata tak lagi. Suruh Abu Bakar sembahyang. Dan Rasulullah apabila dia bangun sikit, dia selok lasi, dia tengok sahabat dia tengah sembahyang, dia senyum. Lepas tu pesang balik. Perkataan yang akhir keluar daripada mulut Rasul sebelum daripada Rasul wafat, menurut hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya daripada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah wattaqullah fima malakat aymanukum. Akhir sekali kalam yang keluar daripada mulut Rasulullah sebelum daripada Rasul wafat adalah sembahyang. Dan mungkin takut kepada Allah di dalam apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kamu. Jadi maksudnya sembahyang benda yang penting. Sehingga kan sembahyang adalah pesanan yang akhir sekali Rasul tinggalkan sebelum daripada Rasulullah meninggal dunia. Sembahyang adalah suatu ibadat yang mana kalau sekiranya orang Islam mengengkarkan kewajipan dia, maka sepakat ulama mengatakan terkeluar daripada agama Islam. Kalau ada orang Islam dia kata sembahyang tak wajib, maka sepakat ulama kata dia terkeluar daripada agama Islam. Dia murtad, wal'iyadzubillah. Kalau dia mati, tidak boleh diuruskan jenazah dia seperti kita uruskan jenazah orang-orang Islam. Kalau dia mati, tak boleh dimayang kepada dia, haram sembahyang mayat dia. Dan tidak boleh kita tanang dia pada perkuburan orang Islam kalau dia engkar kewajipan sembahyang. Sepakat ulama, ijma' ulama. Baik. Cuma ulama berbeza pandangan. Kalau sekiranya orang tu tak sembahyang tapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang, baru ulama berbeza pandangan. Dia tak sembahyang tapi dia engkar pun kewajipan sembahyang. Kalau kita tanya dia, dah apa mu dah sembahyang? Sembahyang dah wajib ke? Dia kata tak, sembahyang wajib. Tapi aku nanti dulu lah. Nanti dulu. Tak sampai sembuh lagi. Sampai sembuh aku nak sembahyang kok. Bukan tak mau sembahyang. Orang hok tinggal sembahyang kerana malah, tapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang, ulama berbeza pandangan. Ada kata kufur, ada kata tak. Allahu Rabbi. Bahaya di antara berbeza pandangan kufur ke tak. Tapi kalau bab dosa besar tu tak ada khilaf dah. Sepakat ulama kata dia telah melakukan dosa besar, fasik. Kalau dia saat ni tu ada anak, siapa masa anak dia nak nikah, tak boleh jadi wali. Sebab sebahagian daripada ulama mengatakan antara syarat wali mesti kena adil. Wali yang fasik tak sah. Parok lah. Dan awal mana anak dia nak nikah? Dia ada cara lah. Sebab itulah Tok Imam ketika dia akad nikah, dia cakap panjang suruh bertaubat pada benda tu tak ada wajib-wajib pun. Kabur lagu tu panjang lebar. Sebenarnya dia buat lagu tu adalah kerana takut wali tu fasik. Suruh taubat situ. Jadi mu taubat situ, selesai dah mu taubat, mu akad nikah dah apa beres dah. Lepas tu mu fasik pula tu pasal mu lah. Cakap kita gitu lah.
Bukan saja-saja. Jadi kali ini kita bertaubat dulu, kita beristighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau kita cari dalil daripada Quran, daripada hadis, tak ada pun tutup sebelum nikah kena buat lagu tu. Tapi apa orang buat lagu tu? Sebab takut wali fasik. Wali tu fasik takut. Dan wali fasik dosa nikah pula. Dah dosa nikah nak buat mana? Cara pendekatan, cara yang nak mengatasi perkara tersebut adalah suruh wali tu bertaubat. Mu taubat dulu lah. Cuma nak khabar ke wali, khabar ramai-ramai. Nak jaga kau air muka je. Kalau kita cakap kita kau, sepatutnya suruh wali lah. Ada mu nampak semayang cilang-cilu. Mu kena taubat dulu lah. Mu nak nikah anak mu kan. Tapi nak ra'i juga dia. Jadi kita pakat taubat belaka. Tuk imam pun bertaubat. Sebenarnya nak suruh tu wali tau. Hak tu sebenarnya. Baik nak wisah nikah. Kalau sampai tahap tu. Jadi sepakat ulama kata dia telah melakukan dosa besar. Cuma hak yang tepat khilafnya adalah terkeluar daripada agama Islam. Menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama tokoh hadis yang terkenal, mengatakan orang hak tinggal sembahyang walaupun dia tidak engkar kewajipan sembahyang, dia terkeluar daripada agama Islam. Apabila dia mati, tidak boleh dilaksanakan hukum Islam atas dia. Sampai tahap tu. Dan pandangan ni adalah pandangan majoriti. Pandangan kebanyakan ulama salah dulu. Ulama salah begitu berpegang. Ulama salah dulu, kalau orang tu tak berjemaah, maka akan ditahmah sebagai orang munafik. Kalau orang tu tak mari sembahyang berjemaah, dia orang lelaki, akan ditahmah sebagai orang munafik. Sebab dia, sebab sifat orang munafik begitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingati Allah, mereka sedikit. Sembahyang jemaah di malah. Orang munafik dulu begitu. Tapi tidaklah di zaman kita. Di zaman salah, kalau orang tak sembahyang, ditahmah dia orang kafir. Suatu ketika dahulu, orang yang tak sembahyang berjemaah ditahmah sebagai orang munafik. Sebab itu sifat orang munafik. Orang yang tak sembahyang ditahmah sebagai orang kafir. Suatu ketika dahulu. Jadi sebab itulah pandangan majoriti ulama di kalangan salaf, bahawasanya orang yang tak sembahyang, walaupun dia tidak ingkar kewajipan sembahyang, dia terkeluar daripada agama Islam. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kalau tengok dalam hadis, pada zahir begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Perbatasan di antara seorang lelaki dan syirik serta kekufuran adalah sembahyang. Itu perbatasan ni. Rasul kata perbatasan batas di antara seorang lelaki dan syirik serta kekufuran adalah sembahyang. Sembahyang adalah sebagai batas di antara seorang lelaki dan syirik dan kufur. Jadi bermakna kalau dah sembahyang kufur lah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama hadis, ketika dia melihat hadis tersebut dan ada hadis-hadis yang lain lagi, terus dia menghukum orang yang tinggal sembahyang walaupun tidak ingkar kewajipan sembahyang, terkeluar daripada agama Islam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu shalah. Perjanjian di antara kita dengan mereka itu adalah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang tinggal sembahyang maka dia terkeluar daripada agama Islam. Memang bahaya bab tinggal sembahyang ni, jangan main kurang. Memang bahaya sungguh. Cuma muju pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada dalil-dalil yang tertentu, bahawasanya orang yang tinggal sembahyang selama mana dia tidak ingkar kewajipan sembahyang, masih lagi dia tidak terkeluar daripada agama Islam walaupun dia telah melakukan dosa besar. Kalau pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di tempat kita, tak tahu gambar mana orang anak orang Islam kafir. Tak tahu gambar mana. Tapi mujur majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak terkeluar daripada agama Islam, hanya melakukan dosa besar. Dosa besar aja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini sama-sama dapat keberkatan dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Jadi sebelum daripada berhenti, hamba nak tanya soalan, nak tanya dulu, ada tak soalan nak tanya? Ada tak pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, hamba nak berhenti terus. Kalau ada pertanyaan, kita dengar dulu. Tak ada tak ada, kita berhenti teruslah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.